Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Tepat jam 8 malam bersama saya, Kaurin Mape, bersiaran dengan rakan pejampai malam ini. Saya Pan Shin Fei, teruskan sejam dalam buletin utama. Kerajaan Negeri Kedah tumbang, Perikatan Nasional dijangka bentuk Kerajaan Negeri baharu. COVID-19 catat angka terendah dengan 16 kes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 23 ahli Dewan Undangan Negeri Kedah menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Mukhriz Mahathir. Kesemua adun itu termasuklah 15 adun PAS, 4 adun Bersatu, 2 adun BN dan 2 bekas adun PKR. Ia sekaligus memberi laluan kepada Perikatan Nasional membentuk kerajaan baharu melalui gabungan parti PAS, UMNO dan Bersatu dan disokong 2 adun bebas yang mengumumkan keluar PKR. Parti-parti gabungan dalam Perikatan Nasional di peringkat persekutuan akan mengemukakan calon Menteri Besar Kedah yang baru melalui Yang Berhormat Datuk Paduka Setiausaha Kerajaan Negeri bagi diperkenan seterusnya menerima tauliah lantikan dari ke bawah duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan sebagai Menteri Besar Kedah. Sudah ada konsensus di peringkat pusat, sudah ada konsensus. Siapa yang akan jadi apa kota untuk siapa tu pusat bincang. Kita tak bincang dah di peringkat negeri. Kalau bincang negeri ni jadi masalah lain. Menjalankan keputusan yang telah diputuskan di peringkat pusat. Jadi presiden yang dimaksudkan adalah presiden mana yang akan bawa tiga parti. Tiga parti itulah. Pandai yang mana? Bersatu, UMNO dan PAS lah. Ya. Pengumumannya akan dilakukan selepas pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri menerima perkenaan Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badlisha dalam tempoh terdekat. Muhammad Sanusi berkata demikian selepas mempengerusikan sidang media khas berhubung isu politik Kedah di Kompleks PAS Kota Sarang Semut di Alostar. Dan jika semalam sidang DUN Melaka kecoh dengan pertukaran speaker baharu di pihak kerajaan, hari ini sidang DUN Perak pula kecoh dengan perkara serupa. Bekas Exco Perak Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid dipilih sebagai speaker DUN Perak ke-14 menggantikan Datuk Ngee Koham. Pencalonan Datuk Muhammad Zahir sebagai speaker dicadangkan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan disokong Datuk Sarani Muhammad bersama-sama 32 adun kerajaan serta 3 adun bebas. Terdahulu kekecohan tercetus apabila Datuk Nye menangguhkan sesi sidang tanpa memberi laluan pelantikan speaker baharu. Beliau berkata cadangan speaker baharu harus dikemukakan secara bertulis 7 hari sebelum bermulanya sidang. Datuk Seri Ahmad Faizal bagaimanapun mendakwa sesi itu tidak boleh ditangguh tanpa melantik speaker baharu dan meminta Datuk Nye yang juga ahli parlimen berwas mengosongkan kerusinya. Sementara itu, 3 adun turut mengangkat sumpah jawatan mengisi kekosongan Exco Perak hari ini di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Mereka adalah Adun Bota Khairul Syarif Muhammad, Adun Cangkat Jering Ahmad Saidi Muhammad Daud dan Adun Lintang Datuk Muhammad Zulkifli Harun. Pembayaran Bantuan Perkhidmatan Nasional BPN fasa kedua dijangka selesai hujung minggu ini. Kali ini kerajaan turut komited untuk memastikan mereka yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menerima bantuan. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, komitmen berkenaan dizahirkan kerajaan berikutan masih ada luahan pemohon yang gagal layak
kerana pelbagai faktor selepas proses semak silang antara 10 agensi termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Sehingga kini 5.79 juta penerima sudah menerima bayaran BPN fasa kedua melibatkan 2.63 bilion ringgit. Daripada 8.3 juta penerima yang diluluskan, pencapaian pembayaran fasa pertama adalah pada kadar 96%, manakala fasa kedua yang sedang berjalan di tahap 49%. Di mana terdapat kemungkinan bahawa mereka yang benar-benar layak telah tercicir daripada menerima BPN. Contohnya, ada yang kehilangan pekerjaan pada tahun ini disebabkan COVID-19 dan status terkini tidak dirakam di dalam pengkalan data. Ada yang data pasangan belum dikemaskini. Ada juga yang berdaftar dengan SSM atau merupakan pengarah syarikat tetapi syarikat berstatus tidak aktif, tiada pendapatan dan sebagainya. 2.3 juta permohonan diluluskan selepas melalui proses semak silang 10 agensi kerajaan melibatkan peruntukan tambahan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Kementerian juga membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh rayuan BPN sehingga 31 Mei. Pemohon yang tidak lulus kini boleh menghantar email beserta dokumen yang diperlukan ke email tertera atau terus ke pejabat LHDN berhampiran. Kami tidak janji semua rayuan boleh diluluskan, tetapi mana-mana rayuan yang memenuhi syarat dan munasabah dengan bukti dokumen yang berkaitan insya-Allah boleh diluluskan. Sehingga 10 Mei, seramai 10.6 juta rakyat Malaysia layak menerima BPN. Ini pula kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri berhubung keluhan orang ramai yang ditolak permohonan gara-gara memiliki akaun berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Seri Sabin Samita, seseorang yang mempunyai rekod SSM seperti pengarah syarikat ataupun pemegang saham tidak layak memohon. Setakat ini, hampir separuh daripada lebih 1 juta permohonan Bantuan Prihatin Nasional BPN yang ditolak atas sebab berkenaan. Semua itu, beliau menasihatkan pemohon yang gagal berikutan mempunyai rekod dengan SSM boleh ke pejabat LHDN untuk membuat rayuan. LHDN sudah membuat persediaan sebaik mungkin untuk memastikan mereka yang hendak merayu berpeluang bersemuka dengan pegawai terlibat untuk memberikan penjelasan dan membawa dokumen yang diperlukan. Pihak yang membuat rayuan perlu membawa penyata akaun syarikat meskipun tiada sebarang tanda aras untuk pendapatan yang diperolehi daripada syarikat terbabit. Kuku Healthy Home merangkumi peralatan rumah, kecantikan dan servis pembasmian kuman serta virus. Sama-sama kita mendukung gaya hidup sihat. Perkembangan COVID-19 di negara hari ini menyaksikan hanya 16 kes baru dilaporkan, angka terendah sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana 18 Mac lalu. Tiada kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah yang maut kekal 109 kes. Today, we have implemented the MCO or PKP 1, 2, 3 and 4. Today, you have seen the success of the PKP, which means that our implementation, we managed to flatten the curve and we managed to bring down the figures from 3 figures to 2 figures. And today, the 2 digits, this is among the lowest that we ever achieved. Daripada 16 kes baharu itu, 3 daripadanya adalah kes import, manakala 13 lagi kes penularan tempatan. Jumlah yang pulih dan dibenar keluar hospital juga jauh lebih tinggi dengan 110 kes. Ini menjadikan jumlah kes yang pulih 5,223 kes atau 77.5% daripada jumlah keseluruhan 6,742 kes. 16 kes positif pula dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan sedang mempertimbang beberapa langkah untuk mengurangkan kesesakan di hospital dan klinik bagi memastikan penjarakan sosial di kedua fasiliti kerajaan itu. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, antara cadangan diterima, perkhidmatan dibawa terus ke rumah pesakit supaya pesakit itu tidak lagi perlu ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan susulan.
Now we are looking at services. Can we deliver some of the services? For example, maternal and child health. We provide postnatal care to the home over the last how many decades we have been doing it. Now, can other services, stroke patient and etc., instead of they coming to us, we are going to them. Antara langkah lain sedang dipertimbangkan adalah memperkenalkan sistem temujanji secara berperingkat dan memastikan pesakit menunggu di dalam kereta masing-masing sehingga nombor mereka dipanggil. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengenakan sekatan ketat dan membataskan pergerakan rakyat mungkin akan dilaksana semula jika tahap pematuhan rendah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan ia berikutan masih ada yang ingkar ke atas arahan dan prosedur operasi standard SOP yang sedang dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ujarnya rakyat kini seolah-olah menganggap tempoh PKPB seperti tiada undang-undang yang dikenakan dengan sebahagian yang masih bebas bergerak. Malah ada yang turut membawa anak kecil ke pasar raya. Kalau berlaku banyak ketidakpatuhan, bukan perkara yang mustahil. Akhirnya PKP seperti PKP 1, PKP 2, PKP 3 diperkenalkan semula. Jadi sebab itulah kalau kita ingin terus supaya PKPB ini dapat kita nikmati dan akhirnya mungkin selepas itu mungkin PKP B pun boleh ditamatkan, ianya bergantung kepada pematuhan SOP dan peraturan oleh rakyat semua. Tambahnya berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan di seluruh negara, Polis Diraja Malaysia PDRM melaporkan terdapat penambahan kes ketidakpatuhan dikesan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, semua pihak digesa untuk akur pada arahan sekiranya masih mahu menikmati sedikit kelonggaran yang diberikan di bawah PKPB. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan fasa nasihat dan amaran terhadap kepatuhan PKPB berakhir hari ini. PDRM kini diberi kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan. Dan saya ingin ingatkan di bawah Akta 342, di bawah peraturan kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini hukumannya compound RM1,000 dan jika dibawa ke mahkamah hukuman RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin memberikan ingatan. Turut dimaklumkan, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan Selayang Baru akan dilanjutkan ke satu tempoh diumumkan kelak. Lanjutan berkenaan bagi membolehkan Kementerian Kesihatan melakukan ujian saringan secara menyeluruh. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi melakukan saringan dan selepas itu kita akan umumkan tarikh tamat tempoh PKPD di kawasan Selayang Baru ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan pelaksanaan PKPD di kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur dan Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur tamat hari ini. Dalam perkembangan lain di Sarawak, aktiviti sektor ekonomi kembali beroperasi semula hari ini selepas kerajaan negeri memberi kebenaran berhubungnya. Prosedur operasi standard SOP disediakan dengan membuka semula aktiviti dibenarkan secara berperingkat dengan kepatuhan norma baru. Ikuti laporan disediakan wartawan Adib Osman. Kerajaan negeri sebelum ini mengumumkan pembukaan sektor ekonomi secara berperingkat dengan menggariskan SOP yang sesuai dengan keadaan negeri itu. Ia perlu dipatuhi seperti terkandung di dalam Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1998. Walau bagaimanapun keputusan ini dibuat tidak bermakna kerajaan negeri Sarawak mengabaikan aspek kesihatan. Kedua-dua aspek kesihatan dan ekonomi diambil kira demi kepentingan semua pihak.
Antara sektor dibenarkan adalah sektor peruncitan, sektor sukan dan rekreasi, sektor pengangkutan darat dan sektor pengangkutan sungai yang tertakluk kepada SOP tertentu. Waktu operasi yang dibenarkan pula adalah dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Bila kerajaan membenarkan pembukaan semula ekonomi, itu tanda baik untuk kita lah. Maksudnya kerajaan sudah confident dan rakyat boleh mula berbelanja. Tinjauan mendapati golongan peniaga mematuhi SOP keselamatan di premis masing-masing bagi mengelak risiko jangkitan. Manakala orang awam mempraktikkan langkah keselamatan seperti penjarakan sosial. Baguslah, pakai memudahkan rakyat juga bah. Musik dia macam tu, kita susah nak keluar bah. Mematuhi SOP yang tak boleh kerjaan SOP lah. Distance macam social distance, benarlah ikut apa yang patut disuruh oleh kerajaan lah. Ikut perintah ya. Okey, selamatlah kita. Kerajaan Negeri Sarawak telah membuat keputusan untuk membuka semula ekonomi secara berperingkat setelah mengambil kira 6 kriteria utama yang telah digariskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Namun faktor utama tetaplah rakyat sendiri yang perlu secara disiplin mengikuti atau mematuhi segala SOP yang telah digariskan. Laporan Adib Osman, TV3, Sarawak. Macam ada tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Vivo. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di negara ini. Tita Baginda berdua khidmat dan pengorbanan tanpa mengira masa dan penat lelah yang diberikan jururawat sebagai benteng utama bersama petugas barisan hadapan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 amat dihargai. Perutusan itu dizahirkan dalam Facebook Istana Negara. Sri Paduka Baginda berdua amat menyanjung tinggi perjuangan jururawat yang bekerja keras dengan semangat kental sepanjang krisis COVID-19 kerana perlu berdepan risiko jangkitan wabak ini yang boleh meragut nyawa. Komitmen dan delegasi tinggi jururawat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas merawat pesakit
amat dihargai. Jururawat juga disifatkan aset penting bagi Kementerian Kesihatan dan merupakan wira dan wirawati negara. Saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih dengan ikhlas dari hati saya kerana saya faham dan saya tahu you put your nyawa aside as well untuk menolong semua mereka yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah selamatkan semua jurawat-jurawat dan juga Allah yang membalaskan jasa-jasa anda semua yang telah memberi perkhidmatan yang begitu ikhlas untuk rakyat Malaysia, tidak kira bangsa atau agama. Dalam pada itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula berharap pengorbanan jururawat diharap menjadi pemangkin kepada semangat Barisan Harapan Negara untuk memberi perkhidmatan terbaik buat agama, bangsa dan negara. Harapan itu disuarakan ketika turut menzahirkan ucapan terima kasih terhadap khidmat mereka ketika negara sedang berdepan wabak COVID-19. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada seluruh jururawat di Malaysia. Sememangnya, jururawat merupakan antara wira barisan hadapan yang menjadi benteng pertahanan negara di dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan anda semua, terutamanya ketika negara Dan bagi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nurul Hisham Abdullah, jururawat akan sentiasa disifatkan sebagai wira dan tunjang utama yang cekal dan tabah menghadapi cabaran penularan wabak COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Sempena Hari Jururawat Sedunia pada hari ini iaitu 12 Mei 2020, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jururawat di Malaysia. Sambutan tahun ini bertemakan A Voice to Lead, Nursing the World to Health. Sememangnya bertepatan bagi menghargai sumbangan dan pengorbanan semua jururawat yang sentiasa cekal dan tabah menghadapi cabaran penularan COVID-19. Susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilonggarkan secara bersyarat, rata-rata orang ramai terutama mereka yang makan gaji mula menarik nafas lega. Malah turut mengukir senyuman dalam membuat persiapan menyambut Hari Raya. Pakar pula berpendapat PKPB ubat kepada kesihatan ekonomi. Juliana Syari menyediakan laporan ini. Pemilik bengkel ini meluahkan rasa syukur dapat membuka kedai semula. Biarpun pelanggan tidak seramai dahulu, namun ia permulaan baik untuk menjana pendapatan. Kerana Ramadan kebiasaannya bulan buat duit untuk peniaga. Alhamdulillah lah sebab kita boleh start dari income balik. Tapi bagi saya tak panggil semua staff saya lagi. Sebab kita tak tahu dia punya impact dia macam mana. Sebab orang masih lockdown kan, orang takut lagi nak keluar. PKP 4 orang pekerjanya dihantar pulang ke kampung, diberi allowance untuk sara diri. Kembali ke bandar untuk bekerja, dia sudah tidak sabar mahu beli baju Melayu. Alhamdulillah. Saya terima kasih sangat kepada kerajaan sebab dah lama sebulan lebih, kat 2 bulan kita dah cuti kan. Pendapatan pun kurang. Baru sebulan beroperasi, kedai haiwan peliharaan ini terpaksa ditutup kerana PKP. Kini perancangan perniagaan yang tertangguh dapatlah dibangunkan semula namun memerlukan masa. Alhamdulillah PKPB ini maksudnya kerajaan sedar apa yang kita PKS yang jadi sekarang ni. Tapi dengan diletakkan SOP itu betul caranya. Bapa anak dua ini meneruskan hidup dalam tempoh PKP dengan gaji separuh RM500. Dipanggil semula bekerja minggu lalu, memberi sinar buatnya menyambut Aidilfitri akan datang. Okeylah, alhamdulillah lah. So lepas dah umum macam tu, kita rasa
lega lah sebab kita memang ada family, walaupun tak boleh nak pergi beraya, kita stay juga untuk rasai beraya tu. Jadi selama mana kerajaan nak menyuntik ataupun nak beri pakej rangsangan, kerana kerajaan juga memiliki beban fiskal mereka sendiri, jadinya memang bertepatan sama sekali, iaitu pelaksanaan PKPB ini ialah bertepatan sama sekali kerana ia untuk membantu untuk menghidupkan, merancangkan semula ekonomi dan dalam masa yang sama untuk menjana kembali pendapatan dan mencari peluang pekerjaan yang hilang semasa PKP. Apa jaminan tiada peningkatan kes COVID-19 dalam tempoh PKPB ini? Jawapannya tiada jaminan. Tetapi PKPB ini memberi keadilan kepada rakyat yang bekerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ataupun yang bergaji harian mencari nafkah dalam tempoh 20 hari ini sebelum berhari raya. Juliana Syarid, TV3. Vivo. Bertemu kembali. Kerajaan memuktamadkan projek kerajaan berskala kecil bernilai RM2.4 bilion di bawah pakej prihatin. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, kementeriannya juga meluarkan perkeliling berumbung tata cara perolehan selaras dengan keperluan PKP bersyarat. Proses cabut undi tidak lagi akan diadakan dalam dewan dengan dihadiri beratus kontraktor, tetapi dibuat di pejabat kerajaan dengan siaran langsung melalui media sosial. Agensi kerajaan yang berkenaan disarankan menggunakan garis panduan baru untuk menyegerakan proses perolehan dan pelaksanaan projek. Dalam pada itu, RM2.1 bilion bantuan subsidi upah diluluskan bagi 258,165 majikan yang mewakili 1.9 juta pekerja. RM4.7 bilion dana pinjaman mudah PKS juga diluluskan bank-bank tempatan memanfaatkan 11,975 PKS. Sehingga kini hampir 500,000 permohonan daripada PKS Mikro diterima untuk grant khas prihatin. Jika semuanya diluluskan, ini akan melibatkan peruntukan RM1.5 bilion. Bagi program Air Lestari KWSP, sehingga minggu ini 3.7 juta permohonan diluluskan, membabitkan sekitar RM1.76 bilion. Permodalan Nasional Berhad PNB menjadi antara pembeli terbesar dalam pasaran ekuiti tempatan ketika negara berdepan cabaran ketidaktentuan pasaran susulan impak negatif COVID-19. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Jalil Rashid berkata, keadaan semasa memberi peluang pada syarikat pengurusan dana terbesar di Malaysia itu untuk memanfaatkan prospek yang ditawarkan. Tumpuan PNB adalah mengembangkan portfolio secara meluas dalam pelbagai kelas aset, tidak hanya dalam ekuiti awam. Ia juga melepasi tanda aras RM300 bilion bagi aset di bawah pengurusannya pada 2019 untuk mencapai RM312 bilion. Tahun lalu PNB mengagihkan RM13.2 bilion dalam bentuk pengagihan pendapatan dan bonus kepada pemegang unit. Kali zoom digital, 108 megapiksel image ultra jelas. Kejelasan dalam setiap tangkapan. Oppo Reno 3 series.
Jenama telefon pintar terkenal Oppo terus mengurat langkah ke hadapan dengan mencipta pelbagai teknologi baharu khas buat pengguna. Sesuai buat peminat foto, kali ini Oppo memperkenalkan Oppo Reno 3 series dilengkapi dengan sistem kamera yang canggih demi memastikan kejelasan dalam setiap tangkapan dibuat. Oppo Reno 3 Pro mempunyai 64 megapiksel quad kamera zoom dengan 13 megapiksel lensa telefoto, 64 megapiksel kamera utama jelas ultra, 2 megapiksel lensa mono dan 8 megapiksel lensa sudut lebar. Ia dibekalkan dengan fungsi kamera yang mampu melakukan zoom hybrid sehingga 5 kali ganda dan zoom digital sehingga 20 kali ganda. Tidak cukup dengan itu, ia turut mempunyai 108 megapiksel image ultra jelas, membolehkan penghasilan gambar yang lebih terperinci dan jelas biarpun semasa penggunaan teknik zoom. 44 megapiksel dui kamera depan pula membolehkan pengguna mengambil gambar swafoto yang jelas dengan hasilnya nampak lebih semula jadi. Manakala fungsi mod swafoto malam ultra dan mod ultra gelap membolehkan swafoto dibuat dengan lebih jelas meskipun dalam keadaan gelap. Oppo Reno 3 juga menyokong fungsi video stabil Ultra 2.0 yang menjadikan rakaman video kelihatan stabil walaupun diambil dalam keadaan bergegar dan bokeh video yang boleh memfokuskan objek dengan latar belakang kabur. Telefon pintar ini turut dilengkapi dengan 30 watt pengecasan pantas VOOC 4.0, membolehkan pengguna mengecas 50% bateri dalam hanya 20 minit selain dilengkapi 8GB RAM dan pengestoran sebesar 256GB ROM. Pengguna boleh mendapatkan Oppo Reno 3 dalam dua versi warna iaitu Auroral Blue dan Midnight Black. Sempena musim perayaan ini juga, Oppo menjalankan kempen raya iaitu Musim Ganjaran Raya. Bagi menghargai anda di musim raya ini, Oppo akan memberikan ganjaran bernilai sehingga 10 juta ringgit kepada OFans kami, termasuk RM100 rebat dan juga 100 cabutan bertuah setiap hari. Dari 9 sehingga 31 Mei, para pelanggan yang membuat sebarang pembelian Oppo A series termasuk Oppo A92 akan menerima beg galas Oppo eksklusif yang bernilai RM199 secara percuma. Oppo Reno 3 boleh didapati di Oppo Concept Store, Oppo Official Online Store dan rakan e-commerce seperti Lazada dan Shopee. Lazada sentiasa di sini menemani anda. Dapatkan barangan keperluan harian dan kami akan hantarkan terus kepada anda. Duduk rumah dan biarlah Lazada teman you. Vivo. Luar negara, kumpulan lapangan terbang Changi di Singapura mengambil keputusan untuk menggantung operasi di Terminal 4 lapangan terbang itu mulai 16 Mei. Penggantungan operasi berkenaan diumumkan sendiri kumpulan berkenaan dalam satu kenyataan hari ini dan membabitkan semua premis perniagaan di dalamnya. Keputusan diambil sebagai langkah mengurangkan kos operasi di terminal berkenaan yang terjejas ekoran penurunan ketara dalam tempahan penerbangan sejak penularan wabak COVID-19 di negara itu. Dalam pernyataan terbabit juga, operasi di terminal itu akan dipindahkan ke Terminal 1 atau 3, manakala Terminal 2 masih ditutup selama 18 bulan ekoran pengubah suaian yang dijalankan. Dalam pada itu, Singapura terus mencatatkan pertambahan 884 kes baru hari ini, menjadikan jumlah kes terkumpul kepada 24,671 kes. Angka kematian pula masih kekal pada 21 orang setelah satu kematian dicatatkan semalam di negara itu. Sekurang-kurangnya 5 pesakit COVID-19 maut apabila unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital di Rusia terbakar. Punca kebakaran dipercayai berpunca daripada ventilator di dalam unit ICU hospital berkenaan meletup. 150 pesakit lagi di Hospital St. George ini bagaimanapun berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Hospital ini baru saja dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 sahaja. Hujung Sabtu lalu, seorang maut di sebuah hospital Moskow yang dikhususkan untuk merawat pesakit coronavirus.
Rusia merekodkan 10,899 kes baru dalam masa 24 jam, menjumlahkan 232,243 kes positif, menjadikan ia negara ketiga tertinggi kes wabak COVID-19 di dunia. 107 kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,116 kematian. Presiden Donald Trump serta-merta menamatkan sidang media selepas menerima soalan daripada wartawan CBS News Wei Jiajiang yang bertanyakan Trump tentang Amerika Syarikat mendahului dunia dari segi ujian pengesahan COVID-19. Jawapan Trump itu dilihat berbau sinis dan bersifat perkauman berikutan Jiang merupakan seorang warga Amerika berketurunan Cina. Said many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Terdahulu, Trump pada sidang media di Rose Garden, White House berkata Amerika Syarikat mendahului dunia dari segi ujian pengesahan COVID-19 dan kenyataan Trump itu dipersoalkan wartawan. Beliau dalam sidang media ini dilihat tercabar dengan soalan yang diajukan ekoran bertindak meninggalkan sidang media begitu sahaja. Trump dikritik kerana gemar menjawab soalan secara kasar kepada wartawan wanita dan wanita bukan berkulit putih. 21 banduan di Los Angeles dilaporkan positif COVID-19 selepas secara sengaja dirakam berkongsi cawan pakai buang dan menghidu pelitup muka serta berkumpul beramai-ramai. Banduan tersalah anggap bahawa jika disahkan positif virus itu, mereka akan segera dibebaskan, sedangkan hal itu langsung tidak benar. Kesemuanya kini sedang menjalani kuarantin di hospital itu. Sebelum ini, 5,000 banduan dibebaskan lebih awal, berikutan 357 banduan disahkan positif. Limpahan cahaya menerangi bangunan tertinggi dunia, Burj Khalifa, adalah usaha Emirat Arab Bersatu UAE untuk mengutip dana sumbangan bagi membantu golongan memerlukan. Dengan tema 10 Million Meal, kempen ini mensasarkan sumbangan dari organisasi dan individu untuk menampung keperluan makanan bagi individu yang terkesan dengan wabak itu. Bangunan setinggi 828 meter ini dilimpahi dengan 1.2 juta lampu. Dengan setiap sumbangan akan menghidupkan satu lampu. Kempen itu berjaya meraih 124 juta ringgit yang mampu menampung 14 juta pek makanan untuk diagihkan. Di Hong Kong, usaha sama turut dilakukan penyanyi tersohor Aaron Kwok dalam mengutip sumbangan bagi membantu golongan penari profesional yang terkesan dengan pandemik itu. Persembahan selama 1 jam ini dilakukan di atas bangunan Harbour City Mall dengan diiringi 100 penari. Ia turut disiarkan secara langsung menerusi penstreaman di media sosial sehingga meraih lebih 2 juta pelayar. Kempen itu mendapat inspirasi setelah penyanyi Sam Hui melakukannya pada April lalu. Qatar Airways menawarkan 100,000 tiket percuma kepada petugas kesihatan di seluruh dunia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan dalam membantu merawat pesakit yang dijangkiti COVID-19. Tawaran akan dibuka pada 12 hingga 18 Mei dan pendaftaran boleh dibuat di laman web qatarairways.com/thankyouheroes. Syarikat penerbangan itu akan kembali membuka semula operasinya tidak lama lagi selepas ditangguhkan sementara kerana wabak COVID-19. Kelantan berdepan kemungkinan terlepas aksi Liga Malaysia. Juga Liga Perdana Inggeris bakal disambung 1 Jun ini. Jangan ke mana-mana bersama saya dalam segmen Sukan sebentar nanti.
Salam sejahtera. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA terkejut dengan sambutan cukup menggalakkan dari orang ramai pada kempen derma atas talian Selamatkan Bola Sepak Kelantan sejak ia dilancarkan 9 Mei lalu dengan objektif utama menyelesaikan hutang tertunggak kepada bekas pemain import dari Brazil, Kezio Francisco de Jesus. KAFA berjaya mengumpul lebih RM6,000 setakat jam 12.30 tengah hari tadi. Menurut Setiausaha Agung KAFA Hussein Deraman, hampir 2,000 individu menghulurkan sumbangan terkumpul bernilai RM6,094.57. Ia membabitkan derma serendah RM1 sehinggalah RM10 setiap individu. Apa kata bagi saya satu angka yang saya tidak disangka lah angka macam tu. Saya ingat tidak ada sambutan, tapi alhamdulillah lah sebab ada yang bagi RM1 pun ada. Bagi RM10 pun ada, maknanya melibatkan ramai. Saya rasa kemarin dah melibatkan 1,000 lebih rasa yang terlibat tu rasa. Maknanya dia orang bagi saja apa yang ada lah. Kalau macam tu lah. Mana kami pun tak ada salah asalkan ada derma pada dia, pada penyokong-penyokong semua. Terima kasih banyaklah pada penyokong kita. KAFA terpaksa memohon derma daripada orang ramai khususnya penyokong The Red Warriors bagi menyelesaikan hutang kepada bekas pemain import Kezio Francisco de Jesus. KAFA diarahkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menjelaskan hutang membabitkan tunggakan gaji berjumlah RM612,620.28 dalam tempoh 30 hari bermula 23 April lalu. Tambah Hussein, persatuan itu tidak mempunyai banyak masa, sebaliknya terpaksa melancarkan kempen derma ketika Liga Malaysia direhatkan kerana pandemik COVID-19. Dalam pada itu, kegagalan KAFA menyelesaikan baki tuntutan kontrak bekas pemain importnya dalam waktu yang ditetapkan bakal membawa pasukan Kelantan berhadapan masalah lebih besar untuk mendapatkan lesen beraksi dalam saingan Liga Malaysia musim hadapan tahun 2021. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Ramalingam yang memaklumkan First Instance Body FIB Pelesenan Kelab FAM akan meneliti segala aspek termasuk tunggakan gaji bagi kesemua pasukan Liga Malaysia 2020. Selepas itu, barulah proses pengeluaran lesen kebangsaan dibuat yang membolehkan sesebuah pasukan diluluskan beraksi dalam Liga Malaysia musim depan. Pada perkembangan lain, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bersetuju dengan peraturan baru 5 pertukaran pemain dalam setiap perlawanan. Menurut Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam, peraturan baru yang bersifat sementara itu adalah sesuai dengan situasi semasa selain mengelakkan kecederaan serius selepas berehat lama susulan penularan wabak pandemik COVID-19. Badan Induk Bola Sepak Negara FAM telah menerima kertas cadangan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk memperkenalkan peraturan baru apabila saingan Liga Domestik Liga Malaysia dijangka bersambung September depan. Dan untuk memastikan penjagaan kepada tahap intensiti Liga yang kita nak di peringkat yang tertinggi untuk pasukan kebangsaan, bila kita ada call-up, physical condition untuk semua player adalah dalam segi optimum dan tiada injury. So saya rasa timbangan sementara ini adalah salah satu pendekatan yang bagus. Walaupun peraturan itu tidak diwajibkan FIFA, FAM akan mengadakan perbincangan lebih mendalam bersama pemegang taruh lain sebelum keputusannya akan dimaklumkan pengendali Liga Malaysia iaitu Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam masa terdekat. Sebelum itu diasak clearance. Pastinya ini kabar gembira buat peminat yang mengikuti saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Kerajaan United Kingdom akhirnya memberi lampu hijau. Liga itu akan disambung bermula 1 Jun ini. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain Boris Johnson dengan syarat perlawanan berlangsung tanpa penonton. Perbincangan mengenai perkara itu dibincangkan semalam namun mendapat reaksi berbeza pasukan. Ada yang tidak bersetuju tetapi mereka yang bersetuju menyambut baik garis panduan yang dikeluarkan kerajaan England. Bagaimanapun penyokong dijangka perlu menunggu sekurang-kurangnya setahun untuk kembali menyaksikan perlawanan di stadium.
Perdana Menteri UK Boris Johnson percaya situasi kini masih belum selamat untuk membenarkan perhimpunan berskala besar selagi vaksin COVID-19 belum ditemui. Liga Perdana Inggeris ditangguhkan sejak 13 Mac lalu dengan baki 92 perlawanan. Sejak generasi Daud Ibrahim, Rosman Alwi, M. Kumaresan, Josiah Eng dan juara dunia 2017 Azizul Hasni Awang dan kini Fadil Zonis, Malaysia tidak pernah ketandusan bakat dalam sukan berbasikal trek. Namun mungkin ramai yang tidak mengetahui Rizal Tisin adalah pelumba pertama yang meraih pingat buat negara pada kejohanan dunia. Paparannya dalam segmen Galeri Sukan malam ini. Dilahirkan pada 20 Jun 1984, anak jati Klang Selangor ini mula mewakili skuad negara pada tahun 2002. Kayuhannya bermula pada kejohanan Asia di Bangkok dan meraih gangsa acara 200 meter pecut individu. 2006, Rizal muncul sebagai juara Asia di Kuala Lumpur dalam acara Kirin dan kemudian meraih emas acara kegemarannya 1 km ujian masa pada tahun 2008 di Nara, Jepun. Rizal melengkapkan trio negara bersama Azizul Hasni dan Josiah beraksi di pentas sukan Olimpik Beijing 2008 dalam acara pecut berpasukan. Melepasi pusingan kelayakan, namun mereka tewas kepada Perancis pada pusingan pertama. Menghadapi kejohanan dunia di Pruskov, Poland 2009, Rizal melakukan persiapan lebih rapi. Hasilnya pada 28 Mac 2009, Rizal mencatat sejarah apabila meraih pingat gangsa dalam acara 1 km ujian masa yang juga pingat pertama negara pada kejohanan dunia. Kejadian itu turut menyaksikan dia mencatat rekod Asia dengan catatan masa 1 minit 01.658 saat. Tak terfikir pun sebenarnya dapat pecahkan rekod tu sebab saya pecah rekod Asia dan rekod kebangsaan. So orang Asia pertama buat rekod buat timing macam tu. So sebab sebelum tu saya dah buat timing 102 agak beberapa kali jugalah. So tu first time saya buat 101. Saya teruja dan tak sangkalah boleh bertahan selama 11 tahun. Rekod itu bertahan selama 11 tahun sebelum dilebur Fadil Zonis Februari lalu pada kejohanan dunia Berlin. Mengumumkan persaraannya pada 2014, Rizal kini berkelana ke Singapura sebagai jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang memasuki fasa kelima tetap menceriakan peminat sukan tanah air menerusi pelbagai aktiviti menarik dengan gaya tersendiri bersama keluarga di rumah. Mari kita saksikan gelagat orang ramai di media sosial yang menggunakan hashtag #StayHomeTV3. Kiriman pertama hari ini nampak macam video timbangan bola yang biasa, tapi mereka bukan biasa-biasa. Video ini menampilkan bakat-bakat hebat pelapis bola sepak negara. Semuanya adalah dari program pembangunan bola sepak negara PPBN yang berpusat di Akademi Moktadahari AMD. Utamakan keselamatan. Itu nasihat yang diambil baik adik ini yang mengamalkan aktiviti sukan di rumah dengan memakai topi keledar. Cabut adik topi keledar itu, main e-games je pun. Pelbagai idea menarik dicetus orang ramai ketika PKP fasa pertama lagi. Tidak kurang menariknya pada PKPB fasa 5 ini. Sehingga ada yang berkemah di depan rumah seperti video dikirim dari Kuantan, Pahang ini. Ni satu lagi gaya kreatif dihantar pengirim dari Sungai Buloh, Selangor. Sudahlah tidak boleh keluar bermain sukan, penyudahnya meja makan dijadikan gelanggang bermain pingpong. Kreatif rakyat Malaysia ni. Laporan tadi mengakhiri segmen Sukan Malam ini. Saya Abu Bakar Tan. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Peranan jururawat ketika pandemik COVID-19 menyerlahkan betapa besar tanggungjawab yang digalas petugas kesihatan dalam membantu memastikan negara bebas daripada jangkitan virus selain meningkatkan tahap kesembuhan rakyat yang dijangkiti. Sempena Hari Jururawat Sedunia 2020, wartawan Ezrina Amir Hamzah menyediakan laporan berikut. Lagu ini kutujukan pada jururawat seluruh negara yang telah banyak mencurahkan jasa tanpa mengira waktu dan masa.
12 Mei setiap tahun, Hari Jururawat Sedunia disambut bagi mengenang dan menghargai sumbangan mereka yang memegang watak penting dalam perkhidmatan kesihatan. Seringkali disambut secara besar-besaran, namun tahun ini lain sedikit di Hospital Serdang Selangor. Keraian skala kecil diadakan berserta dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, termasuk menjaga penjarakan sosial dan memakai pelitup muka sepanjang masa. Tugas sedia ada seorang jururawat sememangnya sudah mencabar, ditambah lagi dengan penularan COVID-19 ternyata ianya menguji mental dan fizikal. Bila pesakit terlalu ramai dengan cuaca yang begitu panas dan mereka memakai baju full PPE di mana baru satu pesakit pun baju dah basah. Memang betul, itu realiti. Ada yang pesakit yang bekerjasama, ada yang tidak bekerjasama. Bagi Nordiana Khalil, pengalaman terpaksa dikuarantin gara-gara menguruskan seorang pesakit positif COVID-19 yang menyembunyikan sejarah perjalanannya tidak dapat dilupakan. Saya diberi tempoh kuarantin sendiri dekat rumah, berada dekat rumah di mana bilik basingan, tandas basingan, berjauh dengan anak-anak, dengan suami. Sebab memang sedih lah, memang takut masa tu. Tapi bila fikirkan untuk keselamatan mereka, tanggungjawab saya rasa saya kena kuat lah waktu kuarantin tu. Lebih sinonim dengan wanita, namun masih ada golongan lelaki yang memilih pekerjaan ini untuk menabur bakti. Sebab tugas jururawat lelaki ni bagi saya ada satu benda yang unik. Dan tak ada waktu saya first apply untuk jururawat lelaki ni, tak ada siapa lagi lelaki lain kecuali kita yang first batch untuk handle ataupun untuk jadi jururawat lelaki ni. Umpama kita orang yang pertama lah. So di situ kita akan mewujudkan satu perasaan ingin bertugas dalam bidang yang dimonopoli oleh seorang wanita. Terpaksa berjauhan dengan insan yang tersayang, berdepan peningkatan kes yang mendadak, memakai peralatan pelindung diri PPE yang panas dan tidak selesa. Antara pengorbanan dan khidmat bakti para jururawat di negara ini, mereka adalah Wira, barisan harapan yang menjadi sebagai benteng pertahanan rakyat untuk mengekang penularan COVID-19. Izrina Amir Hamzah, selamat Hari Jururawat Sedunia, TV3. Buletin utama berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Keprihatinan, kesabaran dan kesetiaan, 3 nilai utama yang menggambarkan pentingnya sisi petugas harapan iaitu jururawat. Kesediaan mereka berkhidmat, menjaga pesakit tanpa batasan usia, agama dan bangsa adalah sesuatu yang tidak ternilai. Dan kepada semua jururawat di Malaysia, kami di Bilik Berita TV3 ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada anda. Terima kasih kerana teliti menjaga kesihatan kami sebaik mungkin. Salam hormat. Assalamualaikum dan salam. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza. Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo